Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ni kembali bersama aku lagi di channel YouTube Fahim Taylor. Okey, apa aku nak cerita hari ni? Macam dekat bawah, aku nak cerita tentang katik Salo dekat Kelantan. Yang mana orang kata katik ni berhantu lah. Kita nak tengok sejauh mana berhantu dia. Ayuh, kita ke channel sebelah. Ni baru cerah. Tadi gelap lah. Okey. Kita masuk tu dalam topik kita. Katik Salo berhantu. Okey, katik Salo ni dekat mana? Dekat Kelantan. Ataupun dekat Salo lah. Okey. Katik ni dia berada bersebelahan dengan highway. Yang mana highway tu menghubungkan antara Kota Baru dengan Pasir Mas. Kota Baru dengan Pasir Mas tu nama tempat. Kalau orang yang tak tahu, orang tak tahu. Tapi tak apa lah. Okey, katik ni mula ditutup pada tahun 2018 atas faktor yang agak seram lah bagi aku. Ataupun faktor biasa. Tak apa, kita dengar sekali faktor tu. Dan kira-kira 4 tahun dah katik ni tak beroperasi. Bayangkan 4 tahun, ada cerita hantu di sebalik tu. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan katik ni tak beroperasi ada 2. Yang pertama, tokek ataupun owner stesen minyak tu dia rugi. Dia bankrupt lah. Jawab, dah bahasa mudah dah. Okey, yang kedua, sebab orang kata ada banyak gangguan kat situ. Okey, sebab orang banyak gangguan lah, dia macam tak selesa apa semua. Lepas table letak tepi. Lepas pi dekat tempat lain. Owner tu pi dekat mana-mana, dekat katik yang lain eh. Dan katik tu ditinggal macam tu je lah kat tepi highway tu. Okey, katik ni dikatakan seram disebabkan pada waktu malam ataupun tengah malam, dikatakan oleh penduduk yang sekitar tu, yang lalu lalang kat situ, katik tu beroperasi pada waktu tengah malam. Padahal katik tu tak beroperasi dah lama. Bayangkan siapa yang buka katik tu. Okey, kiranya kalau tempat-tempat macam tu dia ada cerita lah, cerita mistik-mistik dia. Okey, aku akan kongsikan 2 cerita seram yang mana berlaku dekat katik tersebut. Okey, cerita yang pertama aku nak cerita tentang seorang pemuda yang dia luar daripada Kelantan, mai Kelantan dan nak isi minyak dekat situ. Dan cerita yang kedua aku akan ceritakan tentang gerai sate yang berdekatan dengan katik Salo tu, yang mana dikatakan dijadikan restoran berhantu. Ayuh kita saksikan. Swipe up. Swipe up. Saya sebelah-sebelah. Okey, kisah yang pertama tentang seorang pemuda yang mana dia ni balik ke Kelantan atas faktor perayaan. Macam kita balik kampung waktu raya-raya. Okey, dia ni aku rasa dia ni kerja dekat luar Kelantan lah, macam KL dia kerja macam tempat-tempat macam tu lah. Okey. Nak dijadikan cerita, pada malam tu dalam pukul 2 pagi atau pukul 3 pagi, dia punya minyak kehabisan. Minyak kereta dia tu nak habis dah kiranya. Dia punya duk cari dia ternampak katik Salo ni. Alang-alang dah lalu dia ternampak katik Salo. Elok-elok dengan minyak dia yang nak habis ni, dia pun tanpa fikir banyak, dia pun terus berhenti dekat katik Salo tu. Okey, time dia berhenti tu memang kosong lah sebab pagi. Dia pun tak fikir apa. Dan dia macam terasa pelik something lah. Sebab dekat situ ada satu staff lah. Dekat cashier tu. Dia duk cari juga dekat tempat lain, tapi ada satu staff lah. Okay, lepas tu dia pun suar lah RM50. Tanpa fikir banyak, dia suar RM50 nak buh minyak. Duit minyak dia tu. Okey, yang paling menakutkan, staff tu melihat dia sambil senyum secara seram. Macam senyum joker lah macam ni. Okey, aku abang aku gelak pelik betul ya. Okey, time dia bagi tu, dia cakap lah terima kasih. Okey, lepas tu staff tu tengok je dia sambil senyum sinis. Memang agak menyeramkan. Senyum, lepas tu bila dia dah pas duit tu, dia isi minyak, staff tu sambil tengok dia. Bayangkan, dia duk isi minyak, tak senang ni duk isi minyak. Staff tu duk tengok sambil senyum. Lepas tu staff tu pun tengok dia sampai dia keluar daripada katik tu. Staff tu
seorang je tinggal dekat itu dalam pukul 2 pagi macam tu lah. Dan pada keesokan harinya tu, dia pun balik kampung. Dia sampai kampung dia. Lepas tu orang beritahu dia yang mana katik Salo tu dah lama tak beroperasi. Dan tak ada siapa pun. Dan orang kata katik Salo tu malam-malam memang nampak macam beroperasi. Tapi tak ada siapa buka langsung katik Salo tu. Tu siapa yang buka? Siapa yang buka lampu? Siapa yang buka minyak tu? Jadi persoalan. Kerana katik Salo tu berpenghuni. Agak seram lah bagi aku. Aku duduk ses kan. Agak seram lah. Aku tak tahu siapa yang tengok. Okey. Tu cerita yang pertama. Dia ringkas tapi tragedi dia tu agak menakutkan lah. Okey, kisah yang kedua adalah cerita tentang gerai sate yang berdekatan dengan katik Salo tersebut. Kira-kira gerai ni dalam 60 km tu. 60 meter. Kalau 60 km jauh sangat. 60 meter daripada katik Salo tersebut. Okey, apa yang menyeramkan tentang gerai sate ni, yang mana gerai sate ni terletak betul-betul di hadapan penat mengah-mengah, di hadapan perkuburan Islam. Dan yang paling menarik dan menyeramkannya lagi, pemilik gerai sate itu dah lama meninggal dunia. Dan dikebumikan betul-betul di belakang kedai sate tersebut atau gerai sate tersebut. Itu yang menarik dan menyeramkannya. Dan terjadi satu kisah antara seorang pemuda yang mana terdapat kisah seram di sebalik gerai sate tersebut. Ayuh kita dengarkan. Okey, nak dijadikan cerita bila mana pemuda luar daripada Kelantan ni nak ke Kota Baru. Kan yang aku kata tadi, yang highway tu menghubungkan Kota Baru dengan Pasir Mas. Kerana dia nak pergi Kota Baru. Dan dalam perjalanan tu, perut dia agak lapar lah. Dan dia menyangkakan gerai sate tersebut adalah sebuah restoran yang mewah lah. Yang macam gerai mamak lah. Dan dia pun tanpa fikir panjang, dia berhenti dekat situ. Dan bermulalah cerita seram antara dia dengan kedai sate tersebut. Tapi dia pergi Kota Baru tu, aku rasa dia nak pergi buat kerja. Ada hal mustahak lah kot. Dekat Kota Baru tu yang dia pergi tu dalam perjalanan dalam pukul 2 pagi dan tengah malam jugalah. Dia berhenti dekat restoran tersebut. Okey, pemuda tu tanpa fikir panjang, dia berhenti. Dan dia terus perkena mi. Sebab lapar sangat dia perkena mi. Lepas tu dia pun sempat memesan sate, beberapa cucuk sate untuk dibawa makan lah. Okey, pada pagi tu, pada siangnya, dia dah selesai dia punya hal dekat Kota Baru tu. Dia balik guna jalan yang sama. Dia ternampak tiba-tiba restoran tu bertukar menjadi gerai yang usang, yang buruk gila. Dan pada waktu tu juga dia ternampak dia punya duit yang dia gunakan untuk bayar yang dia makan macam mi dengan sate tu ada dekat atas batu nisan tu. Nah, kalau aku cering tu, aku makan apa? Kan? Kalau aku fikir kan, kalau aku nampak benda tu kan, aku makan apa semalam? Cacing. Sudah. Sate tu jadi apa sate? Tak tahu, aku malah fikir. Tapi duit tu betul-betul ada atas kubur tu, atas batu nisan. Itu adalah cerita yang seram. Dua cerita seram yang mana menarik perhatian aku tentang katik Salo ni, yang dah lama ditinggalkan lah. So, siapa yang ada dekat katik Salo tu, hati-hati. Mungkin anda mangsa yang seterusnya. Aku gelak terus. Okey. Sampai situ. Sekejap, kita nak pergi penutup Sekejap, tunggu jap. Santai jap. Okey, cerita tentang katik Salo ni memang dah lama. Memang dah viral, memang dah lama. Tapi pernah viral lah satu ketika dulu. Dan banyaklah dekat Twitter aku tengok kan. Daripada maklumat ni kan. Aku tengok katik Salo ni memang banyak cerita hantu. Dan ramai orang dah kena. So, siapa-siapa yang lalu dekat katik Salo tu, cuba malam-malam jangan berhentilah. Cuba elakkan jangan berhenti. Takut anda masa seterusnya dan anda mungkin makan mi cacing. Dan hati-hati lah. Waktu tengah malam tu hati-hati lah. Kalau boleh jangan berhenti dekat kedai mana-mana. Dekat tempat yang macam orang tak ramai. Mungkin ada penjenayah. Mungkin ada benda mistik.
atau sebaliknya. Okey, sampai situ saja untuk video aku kali ini tentang katik salur berhantu. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, share dekat semua orang. Dan insyaAllah setiap minggu aku akan keluarkan video-video hantu aku, yang mana aku akan kembali lagi selepas ni. Tunggu aku hari Ahad minggu depan. Assalamualaikum. Bye.